Kita nak sambung kat sini pembentukan negeri-negeri Selat. Cuma saya nak borak sikit dengan student-student Salim ni. Panjang ke, sir? Panjang. Apa yang panjang, apa yang pendek? Topik ni. Topik ni panjang tak? Tak pun. 2.1 je panjang. 2.1 je panjang. Cuma dekat sini, saya nak borak kat sini dengan awak. Untuk student Salim, awak baru belajar dekat Singapura kan? Baru nak masuk Melaka. Ya ke? Ya Allah. Habis tu dekat Melaka ada apa? Baru nak masuk ada apa dekat Melaka tu? Ada Belanda. Okey, baik sini. Saya just rewind kan. Okey, jom kita sama-sama bantu student Salim sikit Kita sama-sama bantu student Salim sikit kalau mereka ni dah terlambat, bukan terlambat. Maksudnya mereka ni terlepas pandang apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, baik. Kepada student Salim yang mungkin masuk ke kelas saya hari ni. Yang pertama, kita sama je bab 2. Kita sama je belajar bab 2, iaitu tajuk bab 2 dikenali sebagai negeri-negeri Selat. Semua orang tahu pasal benda ni kan? Okey, lepas tu Salim dah masuk 2.1, saya pun dah masuk 2.1. Tajuknya adalah latar belakang. Dan saya cukup yakin awak masih lagi dekat sini latar belakang dalam latar belakang ni dia cerita kenapa tahu? Dia cerita macam mana keadaan Penang, keadaan Melaka, keadaan Singapura sebelum kedatangan British. So jadi 2.1 sebenarnya dah settle ke belum? Dia cerita contoh kalau awak ingat balik cerita Salim dulu. Awak ingat balik cerita Salim dekat Penang sebelum ni Kedah. Penang sebelum ni adalah kerajaan Kedah punya. Lepas tu datang Francis Light tipu Sultan Kedah. Dah ingat pasal benda tu? Ada baca lah itu okey, dekat Singapura. Singapura sebelum ni adalah di bawah kerajaan Empire Johor. Lepas tu pula ditakbir oleh Temenggung Abdul Rahman. Dah belajar benda ni. So maksudnya 2.1 dah settle lah kita. Dah settle dah. Okey, 2.2 pula awak belajar berkaitan dengan perluasan kuasa British. Dekat sinilah yang awak baru masuk Penang. Kan? Lepas tu dekat sini, lepas Penang awak masuk pula berkaitan dengan Singapura dan Melaka belum belajar lagi Okey, sekejap je saya boleh habiskan dengan awak. Okey, sekejap je saya boleh habiskan dengan awak. Jangan risau, saya boleh habiskan dengan masa yang sangat ringkas, sangat sekejap saja. Okey, baik. Pembentukan sir, betul pembentukan peluasan kuasa British dengan pembentukan. Okey. Ini 2.2 Ini 2.2 peluasan kuasa British di negeri-negeri Selat. Okey, baik. Kisah pasal Melaka ni abang kakak yang dihormati sekalian, saya sangat-sangat jujur. Okey, sir, masuk bab barulah. Sabarlah kejap, kita tolonglah kawan kita ni. Sekejap, tak apa, awak pun dengar je. Bila awak dengar, walaupun awak dah belajar, awak jangan belagak tau. Awak jangan belajar, sir, kami dah tahu dah buat apa kami nak belajar. Jangan macam tu. Kalau awak dengar banyak kali sekalipun, tak ada masalah. It's not a big problem pun. Sebab nanti awak lagi lebih ingat. Okay, cuma saya just nak revise supaya mereka ni dapat tahu jalan cerita apa yang kita nak belajar hari ni. Okay, sikit saja. Tak lama pun, sekejap je. Okay, lepas tu minta masuk bab baru. Bab baru tu nak masuk bab berapa? Nak masuk bab 12. Ni, nak masuk bab 12 ni. Amboi. Okey. Tapi bab 12 ni, awak akan belajar tajuk sejarah Syami. Nak ke belajar tajuk ni? Tak nak. Okey, cerita sikit pasal Melaka. Ringkas saja cerita kat awak Ini untuk student Salim ni, ringkas saya cerita pada awak pasal Melaka ni. Baik, awak kena tahu satu perkara tau. Pada asalnya British tak nak pun Melaka. Asal-asalnya British tak nak langsung Melaka. Tetapi tiba-tiba British dapat Melaka disebabkan oleh adanya satu perjanjian yang ditandatangani dikenali sebagai Perjanjian London. Okey, saya nak tanya untuk student Salim, Perjanjian London, Salim ada cerita tak dekat awak? Ada cerita kat awak? Belum? Sikit je. So maksudnya pernah ada cerita lah kan? Okay. Dalam perjanjian London ni, dalam perjanjian London ni merupakan sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh dua golongan ataupun dua grup. Yang pertama ditandatangani oleh Inggeris ataupun British dan yang kedua ditandatangani oleh Belanda. Okey, baik. Kisah dia orang ni tukar kawasan. Dulu Melaka adalah di bawah Belanda. Melaka kat sini. Okey, British dia ada kawasan yang dikenali sebagai Bangka Hulu. Jadi mereka ni buat perjanjian, mereka tukar kawasan. Tukar macam tu. So dapatlah Melaka kepada Inggeris, dapatlah Melaka kepada British. Itu je cerita pasal Melaka. Ada orang tukar macam tu. British to Inggeris, betul, British to Inggeris. Okey, dah. Cukup setakat tu je. Boleh? Untuk student Salim, hari ni saya tetap nak masuk juga dengan topik kita atau topik saya hari ni, iaitu pembentukan negeri-negeri Selat. Okey, jom dengar sama-sama. Jadi Melaka apa function untuk British kan? Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Apa function Melaka untuk British? Ingat, Pulau Pinang dia jadi pusat pengumpulan barang. Pulau Pinang pusat pengumpulan barang. Iaitu tempat-tempat datangnya apa, biji timah, adanya apa lagi, hasil-hasil alam Melayu, kayu, rotan, semua ada dekat Pulau Pinang. Sama juga Singapura. Singapura pun pusat pengumpulan barang. Ada macam-macam perkara dekat situ. Tetapi Melaka hanya jadi pusat kumpul biji timah sahaja. Melaka hanya jadi pusat kumpul biji timah sahaja. Dia tak jadi pusat pengumpulan barang. Jadi British dapat Melaka, British boleh dapat cukai biji timah sahaja. Dia tak ada bukan pelabuhan untuk jual beli, no. Okay, clear setakat tu Okay, baik, jom kita masuk berkaitan dengan pembentukan negeri-negeri Selat ni. Okay, baik. Saya nak tanya jujur dengan awak lah kan, di hari yang mulia, hari raya ni kan. Sorry. By the way, siapa yang datang nak beraya dengan saya, nak dapat duit raya, saya tanya sejarah tau. Betul. So saya training lah ni, saya tengah training di hari mulia, hari raya ni. Okay. Any words yang awak faham,
dengan perkataan negeri-negeri Selat? Anything. Anything, any words. Lenas, terima kasih. Okey, lagi. Bagi alamat saya. Melaka, Pusat Pengumpulan Barang. SPM. Milo tabur saya. Orang ni makanan saja. Okey, baik. Saya pernah cerita tak dekat awak? Saya pernah bagi tahu tak sebenarnya negeri-negeri Selat ni kita boleh ibaratkan macam sebuah negara. Saya pernah cerita benda ni. Kita boleh ibaratkan negeri-negeri Selat ni macam sebuah negara. Saya dah cerita kan? Okey. Sebelum terbentuknya negeri-negeri Selat, 3 tempat ni tak ada nama. Maksudnya tak ada nama. Maksudnya kalau Penang, Penang lah. Kalau Singapura, Singapura lah. Kalau Melaka, Melaka lah. Ya, itulah kawasan dia. Tetapi ladies and gentlemen, apa yang British buat? British gabungkan 3 ni. Dia gabungkan 3 ni. Macam tu. Yes, baru diorang gelar sebagai negeri-negeri Selat. Boleh diibaratkan, katakanlah waktu ni, negeri-negeri Selat ni terbentuk pada tahun 1826. 1826 terbentuknya negeri-negeri Selat ni. Okay, boleh diibaratkan, kalaulah saya hidup waktu zaman tu lah kan. Zaman dulu kan, ibaratnya kalau saya nak pergi ke Penang, saya tak cakap nak pergi Penang. Saya cakap hari ni saya nak pergi melancong ke negeri-negeri Selat. Macam tu. So jadi orang akan tanya, oi, negeri-negeri Selat kat mana? Penang? Macam kita lah kan. Okay, saya balik kampung mana sir? Oh, saya balik Korea Selatan. Uish, Korea Selatan kat mana sir? Dekat Jeju Island. Dia macam tu. Dia di dalam lagi kan. Nampak kelas. Ya, betul. Dia macam sebuah negara. Yes, negeri-negeri Selat sebuah negara. Baik. Dan awak kena tahu, sebelum terjadinya sebuah negara ni, macam mana keadaan Penang? Ya, British dah jajah Penang. Macam mana keadaan Singapura? Sebab tu dalam topik ni, lagi sekali kita akan belajar satu benda yang dikenali sebagai latar belakang. Kalau awak ingat 2.1, kita belajar latar belakang juga. Cuma, apa beza latar belakang 2.1 dan 2.3? Sekejap bagi tahu saya, apa beza dia? Oi, ada pangkat. Oi, dia nampak ada pangkat kat sini. Dia nampak ni, Governor General. Okey, setuju tak cakap saya? 2.1, British tak jajah Penang lagi. British tak jajah Melaka dan juga Singapura lagi, betul? Sebab tu kalau kita ingat balik cerita 2.1, dia ceritakan Penang duduk dalam Kedah, Singapura dalam Johor Riau, Melaka dengan Belanda. Sebab British belum jajah. 2.3, British dah jajah ke belum? Sudah jajah. So kita nak tengok latar belakang sebelum terbentuk sebuah negara. Latar belakang sebelum terbentuknya sebuah negara. Itu kita nak tengok. Okey, jom negeri yang pertama. Bukan negeri sir. Okey, memanglah nama dia negeri-negeri Selat, tapi dia diibaratkan macam sebuah negara. Ingat sekali, ibarat macam sebuah negara sebelum digabungkan. Okey, baik. Yang pertama kita nak tengok sebuah negeri yang saya tak tahulah ada ke orang kat sini Ada ke dalam kelas ni daripada Penang ni? Ada juga rupa-rupanya. Saya sir, Irsyad. Memang tulis nama Irsyad. Oi, jiran saya sir. Oh, jiran awak Penang, habis awak apa? Kelantan. Jiran JB. Okey. Okey, baik. Balik Penang malam ni sir, kampung saya dah semua nak cerita dah kampung dia dekat mana. Korang yang lain tak nak cerita ke? Korang balik mana? Okey, cerita. Balik mana nak tengok juga ni? Balik Laos. Selayang sir. Duduk rumah sebelah je. Balik rumah sebelah je. Batu Pahat. Okey, dah jom kita teruskan. Dah cukup. Okey, baik. Abang kakak yang dihormati sekalian. Lepas British berjaya jajah Penang, kita nak tengok macam mana pentadbiran mereka. Pentadbiran negeri Penang ni terletak di bawah satu kuasa yang besar, iaitu kuasanya dikenali sebagai Governor General India. Governor General India. Korang jangan pening pula. Siapa pula dia ni? Siapa pula tiba-tiba ni kan? Kenapa pula tiba-tiba di India kan? Kenapa orang India ke? Tak. Awak ingat balik saya cerita. Siapa yang datang jajah Penang? SHTI kan? So, Governor General SHTI lah. Ni. Okey. Boleh? Jadi siapa ketua dekat Penang? Ini dia. Saya cerita mudah saja. Ketua dekat Penang. Pesuruh Jaya Negeri. Pangkat dia. Pesuruh Jaya Negeri. Memang nama dia macam tu. Pesuruh Jaya Negeri. Mesti awak tertanya-tanya, kenapa nama dia Pesuruh Jaya Negeri? Itu memang nama pangkat yang diberikan kepada Francis Light. Kalau kita ingat balik cerita sebelum ni, Francis Light dia adalah pedagang. Kerja dia jual beli saja. Kan? Tapi disebabkan dia lah British dapat Penang. Setuju tak? Disebabkan dia lah kan tak guna, betul kan? Jadi sebagai penghargaan, Francis Light ni dia beri satu jawatan untuk jadi ketua dekat Penang. Dia jadi ketua, dia jaga Penang tersebut. Tapi segala urusan Francis Light akan minta kebenaran daripada siapa? Maksudnya contoh, Francis Light kata kita nak buat PKP, akan minta kebenaran daripada siapa? Kebenaran daripada Governor General, betul? Okey, sebelum kita go through lebih detail, pasal benda ni, sebelum kita go through lebih detail, agak-agak awak, Governor General duduk dekat India, Francis Light duduk dekat Penang. Susah tak nak berhubung? Susah tak nak mentadbir? Mesti susah kan? Apa jauh betul? Telegraf ada. Nasib baik waktu tu baru nak start ada telegraf. Ada burung se. Burung kalau pergi hantar memang tak sampai surat tu. Okey, inilah cerita dia. Untuk topik ni.
Maksudnya apa, sir? Maksudnya kat sini, awak kena cerita dia punya pentadbiran. Awak kena cerita dia punya pentadbiran Governor General sebagai seorang ketua, dibantu oleh Pesuruhjaya Negeri, Pentadbir Negeri Penang. Pentadbir Penang. Itu dia cerita dia. Okay. So, topik ni sebenarnya senang susah. Senang. Kita duk baca. Cuba awak tengok buku teks. Cuba awak tengok buku teks ni. Saya buka buku teks untuk awak tau. Saya buka buku teks untuk awak. Saya ada buku teks kat sini. Okay. Cuba tengok balik buku teks. Kan? Dia bagi ayat macam buku panjang ni kan? Dia bagi ayat panjang. Sebenarnya ayat ni mengatakan ini. Governor General sebagai ketua. Tetapi yang menguruskan pentadbiran negara adalah dia, Francis Said. Okay, kepada mungkin yang masih lagi blur kan macam, ini juga kita belajar. Ini je lah. Kepada yang mungkin masih lagi blur dekat sini. Okay. Saya tanya pasal negara Malaysia dengan awak. Awak kenal tak negara Malaysia ni apa? Kenal? Dahsyat, hebat. Tak kenal, sir. Kami tak kenal, sir. Korang memang sengaja, Korang memang sengaja, Nanti saya bagi tahu Menteri Pendidikan, supaya ada PDT tahun ni. Sebab korang tak kenal Malaysia. Dah kenal dah? Dah kenal. Okey, okey. Okey, baik. Dekat Malaysia, ladies and gentlemen. Yang pertama, tahu tak negara kita ada agung? Tahu tak negara kita ada agung? Tahu? Okey, yang kedua, tahu tak negara kita ada Perdana Menteri? Dahsyat korang, semua tahu Okey, saya nak tanya awak. Siapa ketua negara? Perdana Menteri ke agung? Okey, yang pertama kita tengok ketua negara. Okey, yang kedua, ketua pentadbir. Okey, siapakah ketua negara? Lagi sekali saya cakap. Very good. Okey, kepada yang tak tahu, awak hentam je jawapan awak, tak ada masalah, jadi saya beritahu jawapan. Okey, yang kedua, siapakah ketua pentadbir negara kita? Jawapan korang ni gempak. Siapa pula ketua keluarga kita? Uish. Mak. On paper ayah On paper secara teorinya ayah tetapi secara praktikal yang sebenarnya mak kan. Jadi tahun ni balik raya mana? Kampung saya, terima kasih. Mak kampung saya, terima kasih. Ayah, tahun ni raya kita balik mana? Kampung awak. Tak habis-habislah kampung awak. Tahun lepas kampung awak, 2 tahun lepas kampung awak. Ada PKP. Okey, kepada yang dihormati sekalian, negara kita, ketuanya adalah agung. Pentadbirnya adalah Perdana Menteri. Dan kepada yang tak tahu, dia punya level macam ni tau. Agung, di bawah agung baru ada Perdana Menteri. Itu negara kita. Ini ketua negara, ini ketua pentadbir. Okay. Sultan apa, sir? Sudah. Sekejap. Jujur lah, korang semua tak tahu apa beza Sultan, Raja, Agung semua ni. Habis tu ada Sultan yang negeri-negeri tu macam mana Sultan je tak tahu. Okey, baik. Negara kita ni, ladies and gentlemen, satu negara yang special tau. Betul special. Sangat-sangat special. Dan waktu British nak bagi kemerdekaan kepada negara kita, British pening. Dia tak tahu benda, dia jadi macam pusing, dia kata susahnya negara ni. Awak tahu sebab apa? Sebab negara kita ada 9 orang raja. Pening British. Pening. 9 orang raja kot. Siapa nak jadi ketua? Kan? Siapa yang nak jadi ketua? Kalau 9 orang raja. Okey, kalau Rakyat British kata, kita nak bagi kepada Johor lah jadi ketua negara. Apa perasaan sultan-sultan negeri lain? Terasa terluka, marah kan? Betul, cemburu betul. That's why dia wujudkan satu jawatan yang baru. Dia wujudkan satu jawatan baru yang dikenali sebagai jawatan agung. Ni. Jadilah ketua. Tetapi daripada 9 orang raja ni, mereka akan bergilir-gilir untuk jadi agung. Gilir-gilir. Setiap 5 tahun sekali tukar. 5 tahun sekali tukar. 5 tahun tukar. Itulah dia. Clear? Macam contohlah kan. Okay. Kenal Raja Syami? Kenal Raja Syami? Tak kenal. Okay. Tak apalah, tak payahlah kenal. Kalau tak kenal, tak payah kenal lah. Habis tu Sultan tu apa, sir? Okay. Raja dengan Sultan adalah benda yang sama. Cuma ada sesetengah raja, dia nak gunakan gelarannya raja. Ada sesetengah tempat lain, dia nak guna gelaran Sultan. Dan ada pula dekat Negeri Sembilan, dia gunakan gelaran yang Tuan Besar. Boleh pilih, sir? Ikut dia lah. Sebab dia raja. Macam contoh dekat Perlis kan. Perlis guna nama Raja. Raja Syed Sirajuddin. Tapi negeri lain, contohnya seperti Perak, Selangor, mereka gunakan gelaran Sultan. Baru tahu benda ni? Tak apa. Satu pembelajaran, satu proses pembelajaran kat sini. Okey, baik. So, abang kakak yang dihormati sekalian, faham dah. Okey. Biasalah kita manusia lah kan. Okey, biasa kita manusia betul suka guna gelaran lain. Macam saya kan, orang duk panggil saya opa kan. Tapi saya nak macam mana kan? Dia orang nak panggil saya opa, biarlah walaupun nama saya Syahmi, orang nak panggil opa ke, kadang-kadang orang nak panggil saya abang Korea tu, saya terima je. Saya terima. Abang K-pop, ya betul. Berangan ke, sir?
Siapa panggil opah tu? Ini mesti pelasyur baru yang tanya ni. Pelasyur baru, kawan-kawan awak yang lama semua panggil saya opah. Ini semua ni. Adam Haris, Atika, Fiza Afifah, Nur Amira, Seri Syahrul, Nur Aisyah, Nurin Aisyah, semua panggil saya opah. Istighfar. Korang memang tak suka saya kan? Syaratul bukan Syahrul. Tadi nama dia Syahrul. Apa dekat nak? Okey dah. Okey, kita sambung balik kat sini. Kita sambung balik kat sini. Jadinya dekat Penang, setuju tak cakap saya? Ini ibarat macam agung, betul? Ini ibarat macam agung kan? Betul? Dan ini ibarat macam Perdana Menteri. Pentadbir Penang. Macam tu. Okey, dan seterusnya, ladies and gentlemen, dalam topik ini Penang juga dikenali sebagai pelabuhan bebas. Status dia dah bertukar menjadi sebuah pelabuhan bebas pada tahun 1873, tak silap saya. Sorry, bukan 1873, 1783. 1783, something like that. Saya pun dah lupa dia punya tarikh-tarikh tu. Okey, tarikh-tarikh tak payah hafal pun tak apa. Dia dah tukar status dari kepada pelabuhan bebas. Persoalannya, pelabuhan bebas ni macam mana? Kan? Kita tanya-tanya kan? Bebas cukai sir. Ini korang ni tertipu ni, korang ni terpengaruh dengan Langkawi korang ni. Korang ni terpengaruh dengan Langkawi ni. Ada yang kata bebas cukai sir. Sudah bebas dadah sir. Okey, zaman dulu awak kena faham satu perkara tau. Okey, ini saya cerita situasi zaman dulu Pelabuhan ibarat macam sebuah bandar. Ibaratnya macam contoh, kalau awak nak pergi baju raya, awak pergi beli dekat KLCC Pavilion ataupun awak pergi dekat bandar-bandar lah, Jalan Tak kisah. Awak pergi kat bandar. Betul? Kan? Itu bandar kan? Zaman dulu bandar dia adalah pelabuhan. Zaman dulu bandar tu pelabuhan. So jadinya orang yang nak pergi beli barang, dia pergi beli barang dekat pelabuhan. And di pelabuhan ni tak semua orang boleh datang. Tak semua orang. Hanya yang terpilih saja. Itu pada asasnya yang terpilih. Kenapa sir? Raja Syahmi mesti tak boleh. Korang ni silap besar. Raja Syahmi lah raja yang boleh datang. Semua ni silap besar korang ni. Okey, kenapa dia jadi macam tu kan? Kenapa dia jadi macam tu? The reason why. Kenapa pula tiba-tiba raja buat macam tu, tak semua orang boleh datang apa semua? Baik. Itu adalah untuk menjaga pelabuhan itu sendiri. Untuk menjaga kawasan pelabuhan itu sendiri. Bukannya resis. Untuk menjaga kawasan pelabuhan supaya tidak sangat sesak dengan orang, supaya tidak sangat terlampau ramai, terlampau padat apa semua. Tetapi selepas British ambil alih Penang, British tukar status. Dia tukar kepada Penang ni menjadi sebuah pelabuhan bebas. Maksudnya semua orang boleh datang. Tak perlu minta kebenaran, datang saja. Setuju tak cakap saya? Apabila ramai sangat pedagang datang, ekonomi makin meningkat. Kan? Dan level yang ketiga, ladies and gentlemen, what happened kepada Penang? Ini sebelum digabungkan tau. Ini sebelum digabungkan dengan Negeri Sembilan, Penang menaik taraf ataupun Penang menjadi satu presidensi, iaitu presidensi yang ke-14. Presidensi yang ke-14. Apa benda ni? Presidensi itu apa sir? Presidensi ke-14. Buku teks tulis 4 sir. Sudah saya telah tulis kat sini. Okey, presidensi keempat. Keempat selepas, bukan 14. Allah Akbar, baca pun salah dekat sini nampak itulah masalah dia. Keempat selepas, bukan se-14 Okey, sorry lah. Terima kasih kerana betulkan saya. Okey, jom kita tengok kat sini. Baik. Presidensi ni apa dia kan? Ramai tertanya-tanya kan. Kita kalau presiden kita tahu betul. Okey, saya senang cerita kat sini boleh katakan ibaratnya Penang naik taraf jadi sebuah negara. Penang naik taraf jadi sebuah negara. Betul tak cakap saya? Kalau sebuah negara kena ada agung. Betul? Dan waktu tu inilah agung dia. So, secara conclusion dia, yang ni dah tak ada kan? Secara conclusion, selepas naik taraf presidensi, betul? Selepas naik taraf presidensi, yang ini dah tak ada. Betul? Yang ada hanya Gubernur Penang sahaja. Betul? Itu dah clear dah cerita dia. Asal tak ada sir. Bang, dia macam mana nak kata Francis Light waktu tu PKP bang. Macam mana dia nak decide PKP tu kalau lah dia susah sangat nak berhubung dekat India sana. Susah. Jadinya nak tak nak mereka wujudkan satu jawatan Gubernur dekat Penang terus. Gubernur Penang tu Francis Light ke tak? Orang lain. Okey dah. Clear cerita pasal Penang. Clear. Okey, untuk Singapura, saya rasa saya tak nak bercakap. Awak tengok je dulu. Boleh faham nampak benda ni? Faham terus? Faham terus Gubernur jadi residen? Bukan. Okey, ingat balik cerita ni. Ingat balik cerita ni tadi. Okey, so gang, dekat sini antara Lieutenant Governor dengan Residen, siapakah ketua pentadbir Singapura? Siapakah ketua pentadbir? Ya, betul, Residen. Ialah ketua pentadbir Singapura. Okey, mudah. Sekali kita faham satu benda semua clear kan?
Semua clear kan? Okey, yang seterusnya. Jadi, dah tahu? Tak payah cerita Okey, sama juga. Okey, dah. Sama macam Penang. Ini just explanation kepada yang itu. Apabila Penang apabila Singapura tukar status jadi pelabuhan bebas, banyak pedagang-pedagang persendirian. Contoh, awak kenal tak James Brooke? Pernah dengar tak nama James Brooke? Dengar kan? Okey, James Brooke ni kepada siapa-siapa yang tak tahu, beliau jajah Sarawak. Beliau beli Sarawak, betul. British lah. Okey, ibarat macam apa tau? James Brooke ni, dia ada seorang rakyat British. Contoh saya rakyat negara mana? Korea, terima kasih. Ya Allah, buat jarang orang percaya cakap saya macam ni. Bangladesh ke? Ini muka Bangladesh ke? Yes, ada yang kata sebiji sir. Hey, ada manis. Okay, let's say saya adalah orang Malaysia. Betul tak saya orang Malaysia? Saya adalah orang Malaysia. Saya kaya, saya ada banyak duit. Saya boleh ada tentera saya sendiri. Saya terlampau kaya. Dan saya buat satu keputusan untuk pergi jajah Bangladesh. Nampak? Yang jajah tu saya. Bukan kerajaan Malaysia. Yang jajah tu saya. Macam tu lah James Brooke. James Brooke ni bang, dia orang kaya tau. Dia jajah Sarawak. Dan James Brooke adalah persendirian. So SHTI tak ada kaitan ke? Dekat Sarawak SHTI tak ada kaitan. Okay. Clear cerita dia. SBB ramai ke seorang? SBB syarikat bang. Nanti SBB kita buat nanti. Okay dah. Yang ni saya perlu cerita? Tak payah. Okay. Cuma ada satu perkara yang merisaukan saya kat sini tau. Macam mana awak sebagai seorang pelajar, awak nak ekspreskan perkara ini dalam ayat? Awak nampak sekarang ni saya tulis Lieutenant Governor dekat atas, bawah dia ada resident. Adakah dalam exam kita akan tulis macam ni juga? Macam tulis buat anak panah macam tu. Siapa buat anak panah macam tu standby, nanti saya panah dia, okey? Very good Hafizuddin gempa. Struktur pentadbiran sebelum pembentukan negeri Islam. Bagus. Cerita dia adalah struktur pentadbiran. Ni dia. Tapi to be clear lagi. Adakah struktur pentadbiran ini struktur pentadbiran negeri Islam? Bukan. Habis tu kalau bukan struktur pentadbiran negeri Islam, ini struktur pentadbiran mana? Singapura saja. Tak tahu, saya ada satu perasaan yang saya takut awak tak faham benda-benda kecil, tapi bagus awak faham semua. Bagus lah. Okey, dah. Settle kat Singapura Mudah? Settle Singapura Okey, faham. Okey, next seterusnya. Settle part yang tu, jangan risau, benda ni akan diserahkan kepada awak public kelas nanti. Okey, next seterusnya kita nak masuk sebuah lagi negeri, iaitu yang dikenali sebagai negeri Melaka. Okey, dan satu berita baik untuk awak. Dekat Melaka ni. Dekat Melaka ni, ladies and gentlemen, dia hanya senaraikan yang ini saja. Dia tak bagi tahu pun siapakah ketua negara Melaka, tak ada. Dia bagi tahu residen konsular hanyalah pentadbir Melaka. Tu je. Bukan bermaksud tak ada agung, dia ada. Tapi dalam silibus tak bagi tahu. Dia ada gubernur juga. Tapi tak bagi tahu. Tak apa, okey lah kan? Asal se. Saya pun tak tahulah. Okey, sebenarnya dia ada gubernur lah. Sebenarnya dia adalah gubernur. Sama je gubernur India tadi tu. Asal-asalnya gubernur India. Gubernur SHTI India tu. Okey, lepas tu di bawah dia residen konsular. Sepatutnya macam ni. Tapi dalam silibus ni punyalah baik hati. Saya rasa silibus ni baik kot. Dia tak bagi benda ni. Dia hanya kata ni dia residen konsular. Baik kan silibus ni kan? Kan? Baik kan? Dan semua orang nak exam betul. Dah tak sabar kan? Oh, tak nak pula. Sekejap. Belajar okey. Belajar nak. Tapi exam tak nak. Habis tu okey. Habis tu apa yang awak nak ganti exam? Apa yang nak ganti exam? Duit. Borak dengan saya, baik cuti lah. Tidur, PBD. Buat slide se. Oh, korang suka presentation Tak se, ada yang kata ya, ada yang kata tak. Saya presentation ni, saya tak percaya sebab apa tau. Yang pertama, presentation biasa buat dalam grup. Kan? Grup tu campur lelaki perempuan. Of course lah. Yang buat kerja perempuan kan. Lelaki dia sibuk ni, lelaki dia sibuk bertahlil, qiyamul lail semua. That's why dia tak sempat nak buat kerja. Faham? Okey, tapi saya tukar jujur cakap awak andai kata awak jadi seorang presenter, kan sekarang ni kan cikgu banyak suruh present buat slide kan semua kan. Benda tu sebenarnya bagus. Bagus sangat-sangat. Kenapa sir? Awak tahu tak? Manusia boleh tewas dengan kata-kata. Tahu tak benda ni? Manusia boleh tewas dengan kata-kata. Bukti sir. Awak kenal Tun Dr. Mahathir Mohamad? Berapa kali beliau jadi Perdana Menteri? 2 kali kan? Waktu 2 kali jadi Perdana Menteri tu, ada tak Tun Dr. Mahathir dia kata apa? Semua rakyat Malaysia, kalau korang tak undi aku bom masing-masing.
Tak ada kan? Dia menggunakan kata-kata untuk meyakinkan pengundi-undi dia. Ada tak orang, jurujual, businessman, orang niaga, dia tiba-tiba datang ke awak, dia macam pujuk kata, bang, beli benda ni bang. Bang, kalau abang tak beli, saya tombok bang. Tak ada macam tu. Tetapi akan ada juga jurujual, Kak, tudung saya ni Kak cantik, Kak. Tak payah gosok, Kak. Saya tunjuk dekat Kak ni, tak payah gosok. Ini kalau sekali pakai, mengalahkan Datuk Cantik dalam dunia. Kadang-kadang, disebabkan kata-kata dia tu, kita macam, kita beli semua. Dia bukan tudung je lah, dia benda-benda lain sekali. Itu kita panggil the power of mulut. Itu kita panggil the power of mulut bila berkata-kata. That's why, apabila awak present, lantok lah. Walaupun present tu teruk sekali, apa kaitan dengan presentation, sir? Walaupun presentation awak teruk sekalipun, awak belajar improvement. Cuba berborak, cuba present. Dia akan membuatkan satu kelas terpukau dengan awak. Itulah kata-kata. Okay. Cukup. Okay, cuma, jom. Tapi masalah kena nyanyi, sir. Korang present ke korang choir? Bagi tahu betul-betul ini choir ke presentation? Okey, cuma dekat Melaka ni kita sambung balik. Tadi kalau kita tengokkan Singapura, kita tengokkan Penang, dia lebih kurang sama kan. Tapi dekat Melaka ni dia ada sedikit perbezaan. Okey. Perbezaannya yang pertama, dia tak senaraikan gubernur. Dia terus bagi kepada ketua pentadbir. Dan yang kedua, ladies and gentlemen, di Melaka masih mengekalkan sistem-sistem seperti ini. Masih mengekalkan sistem-sistem seperti yang pertama, adanya sistem kapitan. Lagi adanya sistem yang dikenali sebagai sistem kapitan. Okay. Dan yang kedua, ketua suku kaum. Dan yang ketiga, ladies and gentlemen, dikenali sebagai penghulu. Okay, senang cerita, tulisan ni saya ringkaskan. Macam ni. Saya ringkaskan Resident Consular. Di bawah Resident Consular, yang pertama ada kapitan. Okay. Yang kedua ada ketua suku kaum. Yang ketiga ada penghulu. Betul macam ni? Okay, soalan nak tanya sebelum kita teruskan. Ini je Melaka. Soalan nak tanya. Okay. Awak tahu tak apa beza tiga-tiga ni? Kapitan lah, ketua suku kaum lah, penghulu lah. Okay, tak tahu. Satu lagi soalan saya. Apa beza sultan dengan raja? Sama kan? Awak tahu tak, dua orang sama sebenarnya. Cuma biasanya kapitan adalah untuk orang Cina. Orang Cina dia panggil ketua dia kapitan. Ya. Yeah. Dulu, suku kaum, ada suku kaum Bugis, ada suku kaum Jawa, ada suku kaum Mandailing. Dan setiap suku kaum ni, ketua dia ketua suku kaum. Okay. Orang Cina pun dia ada dia punya kaum kan? Dia ada macam Cantonese, dia ada Mandarin, lepas tu dia ada apa lagi? Dia adalah suku kaum macam tu, Shenzhen, Guangzhou, apa pun saya tak ingat nama suku kaum dia. Betul, orang Cina pun ada. Dan setiap tu, ketua dia panggil kapitan. Okay, dan penghulu? Tengok penghulu tu. Ketua kaum luar bandar. Boleh tak kita cakap ketua kaum luar bandar ni macam senang cerita macam orang asli? Ataupun orang Melayu? Betul? Sebenarnya dia semua sama je ketua kaum kan? Nah, itu je dekat Melaka. Apa function diorang, sir? Function diorang sama je. Mewujudkan keadaan aman. Mewujudkan keadaan aman. Okey, kisah pasal Melaka ni kalau you semua nak tahu, selepas Portugis jajah Melaka, orang Cina datang ke Melaka. Okey, kisah dia adalah kaitan Portugis baik dengan Cina dan disebabkan Cina jugalah Portugis berjaya jajah Melaka. Okey, lepas tu pula suku kaum-kaum yang lain pun datang masuk Melaka banyak. Jadi waktu tu kalau you semua nak tahu dekat Melaka dah memang banyak dengan kaum-kaum yang lain. Time tu. That's why dia ada benda ni. Dan siapa nak jaga? Dan jaga orang Cina dekat Melaka waktu tu? Kapitan lah. Clear? Okey. Inilah keadaan Melaka, Penang, Singapura sebelum digabungkan. Soalan, any question nak tanya? Mudah tak cerita dia? Easy tak? Simple kan? Kau rasa. Ni ke 2-3? Belum, tak habis lagi. Belum lagi. Tapi terus terang, topik ni senang. Okay, next. Sikit lagi kita nak habiskan, nak masuk kat sini. Okay, next. Okay, next. Negeri-negeri Selat ni Abang Kakak dibentuk pada tahun 1826. Okay. Agak-agak awak lah kan. Sekapitan tu bukan nasi Mary Brown ke? Awak jangan sampai saya Google nasi Mary Brown, saya tak tahu kan? Orang Cina ada kat Melaka juga, ada macam-macam. Dekat Penang pun banyak, dekat Singapura banyak. Yang risau. Okay, sambung balik cerita dia. Tujuan terbentuknya, ataupun tujuan kenapa British bentuk negeri Selat. Okay, ingat lagi sekali Ingat cakap saya lagi sekali. Ingat benda ni kata-kata saya. Asal-asalnya Penang adalah Penang. Maksudnya Penang je. Dia tak bergabung pun dengan Melaka, dia tak bergabung pun dengan Singapura. Semua tak bergabung. Tak bergabung langsung. Penang kau lah, Melaka aku lah. Singapura ni kau aku je lah. Macam tu. Tetapi kenapa pula, apa tujuan pula tiba-tiba British combinekan tiga-tiga ni dan British namakan sebagai negeri-negeri Selat?
Apa masalah British? Jauh kot. Penang, Melaka, Singapura, jauh kot. Okey, yang pertama, ladies and gentlemen, iaitu, ni dia Yang pertama adalah untuk seragamkan pentadbiran. Yang pertama untuk seragamkan pentadbiran. Okay. You imagine dekat Penang dia punya ketua orang lain. Okay, contoh. Dekat Penang ketuanya adalah Fatih. Okay. Dekat Melaka ketuanya adalah Badang. Dekat Singapura ketuanya adalah Uzairi. Saya tahu dah. Kalau Uzairi, dia lebih keagamaan sikit, dia lebih Islami sikit, betul? So Singapura ni akan jadi lebih Islami. Saya tahu dah. Macam Fatih, dia lebih teknologi, dia power teknologi. Semua teknologi dia tahu, dia power teknologi. So Penang akan jadi lebih teknologi. Macam Badang pula apa dia? Macam Badang dia lebih kepada, dia tak ada lebih pun, dia tak ada apa-apa pun. Dia tak ada apa-apa pun. Tak ada. Dia tak ada lebih apa-apa pun. So Melaka dia tak ada apa-apa. Okay. Nampak tak? Beza kan? Jadi beza kan? Okay, then what happen kalau lah semua ni tak ada, Badang pun tak ada, digabungkan dengan satu saja. Digabungkan dengan satu je, iaitu Syami. Betul tak semua akan jadi sama? Botak. Semua botak semua. Kadang-kadang. Okey, dapat tak dia punya penceritaan kat situ? Okey, kepada yang tak dapat lagi, awak just imagine macam ni je. Awak bayangkan di Malaysia, kita ada 3 Perdana Menteri. Wah kan? Awak bayangkan Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Ismail Sabri, tiga-tiga menjadi Perdana Menteri. Tak bergaduh. Kan? That's why British gabungkan dia, letak satu saja. Biar jaga. Itu seragamkan pentadbiran. Dan yang kedua, ladies and gentlemen, the reason why kenapa British nak tubuhkan juga negeri Islam disebabkan oleh British nak jimatkan perbelanjaan. Apa kaitan kan? Apa kaitan jimat perbelanjaan dengan negeri Islam kan? Okey, tadi sebelum digabungkan ada berapa ketua semua? Tadi sebelum digabungkan kita ada ketua, satu dekat Penang, betul? Ada Penang, ada Melaka, Singapura, ada 3 ketua kan? Awak bayangkan setiap seorang diberi gaji sebanyak 100,000. Tak ke total kerajaan kena bayar 300,000, betul? Dan what happen kalau dah seorang? Gabungkan seorang je. Kena bayar berapa je? 100,000 je kan? Jimat tak lagi 200,000. Itulah dia kat sini, menjimatkan perbelanjaan. Kat situ. Ketua previous tu kena buang ke? Tak, dia bukan kena buang. Dia ditukar bidang, ditukarkan jawatan, ditukarkan atau ditugaskan tempat lain. Jadi dia tak buang pun. Okey. Soalan? Ada? Okey, jujur dengan saya, mudah tak topik ni sebenarnya? Mudah kan? Easy kan? Saya dalam keadaan sakit perut ni sebenarnya. Daripada tadi lagi keadaan sakit perut ni, tapi boleh lagi dia okey lah. Daripada tadi lagi dia macam aduh sakitnya perut. Straightforward saja, ya betul. Dan kalau you nak tengok lah, ini saya tunjuk terus kepada awak, saya tunjuk terus lah. Kepentingan negeri-negeri Islam saya tunjuk terus kepentingan Islam. Saya tunjuk terus kepentingan negeri Islam. Kuasai laluan perdagangan. Logik benda ni, kuasai laluan perdagangan Selat Melaka. Tak perlu cerita Tak perlu cerita laluan perdagangan Selat Melaka semua tahu dah kan. Okey, pelabuhan bebas. Ingat tak tadi? Penang dengan Singapura. Pelabuhan bebas. Menarik pedagang asing, semua boleh datang. Betul? Okey, pusat pengumpulan hasil di tanah Melayu. Itu yang terjadi kepada Singapura. Pusat kumpul semua hasil di tanah Melayu. Okey, apa maksud semua pusat kumpul hasil semua di tanah Melayu ni? Okey, awak kena tahu satu benda tau. Kelantan dia banyak hasil seperti gading gajah. Johor dia ada hasil seperti gambir. Perak dia ada hasil biji timah. Pahang dia ada hasil emas. Persoalannya, diorang ni ada hasil, macam mana nak jual? Dia ada benda, tapi nak jual macam mana? Letaklah dekat Singapura, letaklah dekat Penang. Betul? Itu yang jadi pusat pengumpulan hasil. Clear? Easy kan? Okey, next seterusnya. Pintu masuk buruh luar. Okay, kita nak beritahu dia. Sorry, saya extend sikit. Pintu masuk buruh luar. British, sewaktu dia dapatkan Penang, Singapura, Melaka ni apa semua, British bawa masuk buruh daripada India ramai. Okey. Jadi apabila ada buruh luar, perjalanan perdagangan, perjalanan ekonomi itu jadi lancar. That's why ekonomi British ni makin meningkat tau. Buruh tu apa sir? Buruh tu apa? Buruh tu pekerja. Buruh nelayan dan juga petani pekerja. Macam contoh saya bekerja, saya buruh lah. So dia pusat pengumpulan ke pelabuhan. Dua-dua sama, pusat pengumpulan pun dia, pusat pelabuhan perdagangan pun dia.
Okey, baik. Okey, next. Yang kelima, ni siapa salah negeri 4 kat sini. Okey, yang kelima, ladies and gentlemen, pelabur luar makin meningkat. Okey, pelabur-pelabur luar ni makin meningkat datang kepada negeri sekitar. Okey, baik. Pelabur ni, awak kenal tak pelabur ni siapa dia? Orang yang kaya bagi duit kepada someone. Orang yang kaya bagi duit kepada someone. Invest, ya betul. Waktu tu, Eropah banyak orang kaya. So, British dia nak build up negeri-negeri Selat. Okay, British dia nak build up negeri-negeri Selat ni. Tapi masalahnya, kalau British guna duit sendiri, rugi. Sebab banyak nak kena guna, nak kena build up ni. Jadi, British open kepada siapa-siapa yang nak melabur di negeri-negeri Selat. Jom, share duit korang, kita share sekali, kita buat kerja sama-sama. Dan waktu tu, pelabur memang suka negeri Selat. Dia memang yakin sangat negeri Selat. Awak tahu kenapa pelabur tiba-tiba nampak negeri Selat, semua berebut nak melabur. Semua kau nak bagi duit kepada British. British, ambil duit saya nak. Yang pertama, setuju awak cakap saya, negeri-negeri Selat tak ada raja. Apabila tak ada raja, hasil 100% kepada British. Hasil lagi banyak. Yang kedua, apabila tak ada raja, raja tak boleh ambil balik negeri tersebut. So dia yakin itu adalah British punya, selama-lamanya British punya. Ditambah pula British ada surat perjanjian yang British akan miliki selama-lamanya kawasan tu. Lagi dia suka. Wow, pelabur memang suka. Okay, dah. Any question nak tanya? Okay. Sikit lagi, betul-betul sikit je ni. Ni dia. Hubungan negeri-negeri Selat dengan Melayu. Cuba tengok betul-betul. Boleh faham tak kalau baca benda ni? Ini last. Boleh faham tak kalau baca benda ni? Okay. Negeri-negeri Selat. Astaghfirullahalazim. Negeri-negeri Selat perlukan. Negeri Melayu perlukan pelabuhan. Ingat tak cerita saya tadi? Kelantan ada gading gajah, Pahang ada emas, Perak ada biji timah, Johor ada gambir. Kan? Dia nak jual kat mana? Jual kat pelabuhan, betul? Okay, British tak ada hasil tu kan? Negeri-negeri Selat tak ada benda tu kan? So dapat daripada negeri Melayu. Itu maksudnya, negeri Selat perlukan hasil ekonomi. Negeri-negeri Selat perlukan tempat untuk melabur. Dia banyak duit, tapi tak tahu nak melabur kat mana. Negeri Melayu perlukan pelabuhan nak jual barang. Negeri Melayu perlukan modal. So pelabur ada, bagilah modal. That's why diorang ni saling perlukan each other. Pelabuhan tu 3 negeri, jual 3 negeri lah. Saya ibaratkan macam apa tu? Saya ibaratkan macam orang kampung, orang bandar. Dekat kampung bandar. Dekat kampung banyak tanam padi. Dijual di bandar. Modal tu apa sih? Modal tu duit. Modal pelaburan lah. Tempat untuk melabur. Yang ini perlukan pelabur. Okay, dah. Settle? Habis topik 2.3. Senang. Okay, so that's all. Itu je lah. Mudah kan? Pelabuhan dengan pusat pengumpulan tu apa beza dia sendiri Selat pelabuhan dengan pusat pengumpulan? Okey, baik. Pusat pengumpulan ni, okey, pelabuhan adalah tempat kapal berlabur. Maksudnya tempat kapal datang. Itu pelabuhan. Okey. Pelabuhan perdagangan membawa maksud kapal dagang yang datang berniaga. Pusat pengumpulan barang ni membawa maksud semua barang ada dekat pelabuhan tu. Semua barang ada dekat pelabuhan situ. Contoh, katakanlah awak nakkan sutera. Awak tak payah nak pergi ke China. Dekat Penang dah ada sutera. Itu kita panggil pusat pengumpulan. Tapi dia dijual di mana? Dia dijual di pelabuhan Penang. Okey, kesan pembentukan tu cerita rasa. Kesan pembentukan mana? Mana kesan pembentukan? What do you Oh, nanti saya tengok. Tak apa? Okay, tak apa. Saya ingatkan minggu depan saya sini. Kesan pembentukan negeri Selat. Saya kat sini. Dalam topik pentadbiran negeri Selat ni. Okay, nanti saya cerita awak. Okay, baik. So, that's all. Itu saja daripada saya. Sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sir, answer, sir. Okay, bye-bye semua. Bye, jumpa lagi. Okay, kelas geografi pula. Bye-bye. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Korang beraya ke? Raya tak? Sedihnya. Kenapa tak beraya? Tak ada baju. Mandi sekejap sir. Nanti jom. Bye. Pergilah mandi. Saya pun rasa nak mandi ni. Saya pun nak makan ke tengok. Tak boleh? Okey. Tapi betul sakit perut tu. Dia sakit perut kalau kentut. Okey juga ini kentut pun tak ada ni. Berak pun tak ada ni sakit pun. Sekejap, sir. Tanda-tanda tu, sir. Okey dah, jom. Geografi pula. Okey, bye-bye.